TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? أتمنى لكم صحة وعافية آمين آمين يا رب العالمين. اليوم سنتعلم المادة الشريعة. Hari ini kita akan mempelajari subjek syariah. Tapi sebelum tu, murid-murid yang dikasihi sekalian, kekal berada di rumah, kekal stay at home, stay safe dan kita akan berjaya. Kalau kita keluar pada rumah, pastikan kita pakai pelitup muka dan kalau nak bercakap, pastikan kekalkan penjarakan fizikal dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman dan kita akan berjaya. Okey, murid-murid sekalian, anda semua dah bersedia? Alright, kalau dah bersedia, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba, kaifal ya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz min madrasah Sanawiyah fi Sabak Bernam Ustaz Sekolah Agama Menengah Tinggi Salahuddin. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Bernam, Selangor. Okey, hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail dalam subjek syariah. Ustaz, mal maddah alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustaz? إن شاء الله اليوم سندرس بمادة الشريعة تحت موضوع الزكاة. Wow. Subjek zakat Ustaz Ya. Orang yang berniaga, orang yang bekerja, semua kena zakat Ustaz. Naam. Jadi subjek ini sangat penting dalam perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Baik. Okey, tafadhal ya Ustaz. Syukran. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ni Ustaz. Kita mengenakan pelitup muka sepanjang 1 jam kita bersiaran pada hari ini Ustaz. Saya pula boleh Ustaz? تفضل. Okey Ustaz, indana soal Ustaz. طيب Okey, تفضل. ini soal. Hal hadal maddah sahla atau sa'ba ya Ustaz? أقول هذه المادة سهل ممتنع. صفتها سهل ممتنع. Alhamdulillah. الإجابة سهلة لكن فيها موانع لابد من إزالتها. لابد من إزالتها. Okey, maknanya nak tak nak mereka kena menghafal, mereka kena membuat latihan dan mereka perlu membuat latihan tubi, betul Ustaz? Naam, sahih. Okey, baik. Kita akan bersama dengan murid-murid kita selepas ini Ustaz, yang akan bersama dalam kelas kita pada hari ini. Apa kata? Jom kita persilakan murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas kita pada hari ini. Mana mereka ni? Dah ada ke belum? Alright. Baik Ustaz, kita bersama dengan 5 orang pelajar yang akan bersama dengan kita pada hari ini dan kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kaifahalukum jami'an? Nak dengar suara sikit? Kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Mungkin kita nak berkenalan. Yang pertama, kita ada Masyitah. Kaifahaluki Masyitah? Mungkin araf nafsaki? Tafadhali. Okey, boleh kenalkan diri anda? Silakan. Nyatakan nama. Okey. Baik Ustaz, kita ada Hazikah. Hazikah ada tak? Okey, araf nafsaki, tafadhali. Perkenalkan nama. Silakan. Okey, boleh kenalkan diri anda? Nama diberi Ina Hazika Yasmin binti Muhammad Sahari. Saya pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Bernam. Oi, itu alamat penuh Ustaz. Itu kalau nak hantar barang senang tu, alamat penuh dah ada dah. Okey, kita ada bersama dengan Aina Akilah. Silakan boleh kenalkan diri anda. Araf nafsaki, tafadhali. Salam sejahtera, nama saya Aina Akilah binti Muhammad Hakim, tingkatan 5 dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, kita ada seorang-seorangnya jejaka tampan pada hari ini. Silakan Muiz. Assalamualaikum. Nama saya Muizzul Hakim bin Muhammad Sahil.
daripada Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz SAW. Okey, dan seterusnya kita ada Syafiqah. Tafadhali. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Azmi, pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, dan yang terakhir, Masyitah. Tafadhali ya Syafiqah, Masyitah. Nama saya Istimastan binti Wahid dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 dan saya merupakan pelajar tingkatan 5. Okey, baik. Kaifahalukum jami'an? Hal antum musta'idun ayuhat tulab? Ana bi khair. Hal antum musta'idun ayuhat tulab? Okey, baik. Kalau mereka dah bersedia Ustaz, apa kata sebelum kita pergi lebih lanjut, kita berehat seketika? Boleh tak? Okey, kalau boleh, apa kata stay tune bersama dengan kita. Selepas ini kita akan teruskan pengajian kita dalam subjek syariah dalam topik zakat. Betul Ustaz? Ya. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini, Road to Success SPM Ishrin Wahid wa Ishri. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa itu zakat? Zakat adalah satu kewajipan bagi setiap umat Islam yang mukallaf, wajib mengeluarkan sebahagian daripada harta atau simpanan untuk diagihkan kepada golongan-golongan asnaf atau golongan-golongan tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Zakat juga adalah rukun Islam yang keempat selepas rukun puasa. Sekian, terima kasih. Syariah merupakan subjek kegemaran saya, tetapi saya agak sukar untuk memahami dalam tajuk zakat. Dengan berkat ilmu guru-guru yang berdedikasi dan berpengalaman tinggi, saya yakin dapat melakukan yang terbaik dan skor A+ dalam syariah. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta kita, harta orang Islam yang mampu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seperti yang kita tahu, zakat ialah salah satu rukun Islam yang keempat selepas berpuasa di bulan Ramadan. Saya meminati subjek syariah, namun saya masih lemah dalam beberapa bab dalam tajuk jinayat. Namun saya yakin dengan didikan guru-guru yang berdedikasi, saya mampu untuk mendapat A dalam mata pelajaran ini, insya-Allah. Didik TV KPM. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Okey, Ustaz, saya ambil sikit Ustaz daripada lagu Hijaz tadi. Biasa kalau manusia ni Ustaz, harta, pangkat dan wanita memang lemah Ustaz. Betul Ustaz? Tapi hari ini kita nak bicara tentang harta yang mana harta yang perlu kita keluarkan zakat Ustaz. Ini sangat penting dalam kita nak membersihkan harta, dalam kita nak meluaskan lagi rezeki kita Ustaz. Okey, baik. Murid-murid, hal antum musta'idun ayuhat tulab? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Okey, dah bersedia ke belum? Okey, murid-murid. Dengar ke tidak murid-murid ni? Okey. Dia biasa sekolah agama ni dia memang cool kan. Senyum je. Okey, baik Ustaz. Hari ini subjek kita berkaitan dengan zakat. Mungkin secara umum terlebih dahulu Ustaz. Sebelum kita nak mula kelas ni. Secara gambaran kasar dia, zakat ni sebenarnya apa ni Ustaz? Silakan. Okey, zakat ni adalah qistun minal amwal, sebahagian daripada harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki lebihan harta, sama ada harta berupa simpanan, emas, perak ataupun zakat perniagaan. Benda ni dia nampak senang, tapi in practice, secara praktikal amali amatlah sukar bagi seorang untuk melaksanakannya. Kalau kata zakat fitrah tu beza, tapi zakat harta ni dia sebab manusia tu dia ada kadang-kadang sifat ingin mendapatkan lebihan kan. Jadi itu kesukaran dalam amali zakat ni.
Maknanya dalam harta kita ni Ustaz, ada juga harta orang lain Ustaz. Ya, Baik. tepat sekali. Dan hari ini Ustaz akan ceritakan dengan lebih jelas, lebih lanjut apa itu zakat berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, dan juga apakah pandangan Islam berkaitan dengan zakat. Jadi Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz, apa kata kita nak mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Asy-Syariah dalam topik zakat. Silakan Ustaz. Taib az-zakah, zakat. Dia bunyi dia sama dengan satu lagi perkataan zakat bil zal. Zakah tu dia sembelihan. Tapi zakah ni bizai. Dia bermaksud apa penyucian harta lah. Taib ta'rifuz zakah lughatan an-numu wal barakah wal kasrah. Amma ta'rifu syar'an ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafi makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafi makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Jadi dia ada 4 fragmen kat situ. Benda kan, kemudian dia berharta, kemudian dia punya pengkelasan dia tu, kemudian untuk kelompok mana yang layak. So pelajar dia kalau kata dia menghafal, dia kena ingat setiap daripada perkataan tersebut. Sekiranya berlaku kesilapan dalam menjawab, contoh maksus yang pertama dia tukarnya di maksusah, maka jawapan pelajar tersebut insya-Allah masih boleh diterima pakai. Okey Ustaz. Maknanya key point dia dekat maksus Ustaz. Iya. Harta yang tertentu, orang yang tertentu Ustaz. Iya, tepat sekali. Okey Ustaz, seterusnya. Baik, saya minta bantuan daripada Muiz untuk membacakan dalil. Boleh Muiz? Dalil daripada Al-Quran. Okey, silakan. Dalil kewajipan zakat. Dalil al-masyru'iyati zakat min al-kitab. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Baik, syukran laka. Alhamdulillah. Okey, dalil ni wajib. Kita wajib dihafal lah. Dia ada beberapa dalil tentang yang mewajibkan zakat. Ini salah satu daripadanya lah. Dan ini dalil yang paling ringkas dan paling mudah untuk pelajar mengingat. Jadi saya nak minta Siti Masyitah untuk membacakan dalil kewajipan zakat daripada hadis. Okey, silakan Masyitah. Mungkin taqrai. Okey. Boleh onkan mikrofon anda. Bacakan dalil yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Boleh. Ataupun ada murid lain nak bantu tak? Aina ke? Aina nak bantu? Boleh? Okey, tafadhali. Boleh Ustaz, saya boleh baca. Silakan. Okey, tafadhali. Okey, silakan. Okey, Aina nampak? Boleh? Pak. Okey, silakan. Boleh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islam 'ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari. Okey Ustaz. Ini dalil daripada sunnah Ustaz pada hadis Nabi Rasulullah SAW. Okey. Jadi dalil ni pelajar dia mesti ingat sampai setidak-tidaknya sampai perkataan wa ita'iz zakah. Separuh sampai situ. Itu dia punya syahid dia tu. Ataupun dia punya bukti yang daripada hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat ke atas umat Islam. Okey. Seterusnya hukmu zakah. Okey, hukmu zakah. Saya minta bantuan daripada Hazika. Boleh tolong bacakan hukum zakat? Tafadhali. Hukmu zakat. Anna zakata wajibatun yusabu fa'iluha wa yu'aqibu tarikuha wa yukaffiru jahiduha. Okey, kat sini dia ada 3 pengkelasan. Ada 3. Yusabu fa'iluha. Okey, diberi ganjaran pahala bagi orang yang melaksanakan dia. Kemudian dia yu'aqib tarikuha. Didenda bagi mereka yang
yang meninggalkan dia. Okey. Dan seterusnya yukaffir jahidah. Orang yang enggan dan berkeras tidak mahu mengeluarkan zakat ni dihukumkan sebagai kafir. Itu kat Itu situ yang bahaya tu Ustaz Oi. sampai ke tahap level tu itu dah maksudnya dia dah jatuh hukum lain lah. Dia dah masuk bab jinayat lah kan. Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu bahagian tersebut. Kita nak sentuh sedikit tentang zakat ni. Sebenarnya dia ada beberapa pecahan. Okey, dia ada banyak pecahan. Biasa hari raya je Ustaz. Nak dekat itulah raya tu kan hari kena raya, zakat tu. Bayar zakat fitrah kan. Okey. Tapi sebenarnya zakat dia ada beberapa pecahan lain. Antaranya zakat dia bagi pada dua, zakatul fitri dan juga zakat amwal. Okey, saya minta daripada Siti Masita, boleh Siti Masita boleh jelaskan tentang zakat fitri? Mungkin tujarib marasan ya. Apa makna zakatul fitri? Okey, silakan Masyita. Masyita boleh baca tak? Nampak tak? Nampak tak dekat skrin? Nampak. Okey, silakan. Zakatul fitri wa hiya as-sadaqatul wajibatu bil fitri min Ramadan. Okey. Amma zakatil amwal Dan yang kedua, zakatul amwal wa hiya az-zakatul wajibatu fima yamliku min amwalin makhsusah. Syukran laki. ada dua jenis Ustaz Aywa, ada dua jenis Az-zakat tu nau'an. Baik, di sini dia ada tarif zakat fitri, zakat fitrah. Nanti dia ada tajuk lain sebenarnya, tajuk yang khusus tentang zakat fitrah. Tarif dia agak berbeza. Okey. Namun pelajar-pelajar dia boleh mengambil salah satu daripada tarif berkaitan tentang zakat fitrah. Okey. Okey. Tentang zakat amwal pula, zakat amwal ni dia ada banyak lah. Dia ada zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat emas dan perak. Okey, itu insya-Allah kita akan jelaskan dalam episod-episod mendatang. Zakat yang diwajibkan atas apa yang dimiliki oleh seseorang itu pada harta yang tertentu. Dia bukan semua harta yang wajib kena zakat, kan? Contoh kalau kata dia ada kebun durian, kebun durian 10 ekar, dia tak kena wajibkan zakat pada buah durian tersebut. Tapi pada penghasilan jualan durian yang diperniagakan, okey, itu diwajibkan zakat. Hasil dia. Ya saya. Itu yang nama amwal makhsusah. Contohlah, sebagai satu contoh. Okey, seterusnya dalam tajuk zakat ni dia ada dinamakan sebagai masarifuz zakah. Masarif ni lebih bermaksud aliran, golongan yang berhak, pengaliran zakat tu siapa yang berhak. Maknanya duit tu pergi ke mana Ustaz Ya saya. Kita bayar duit zakat dan duit zakat tu pergi ke mana pula? Ya, okey. Dalam syarak Allah SWT telah menjelaskan. Dia dah bagi guideline dah. Beberapa kategori yang layak menerima zakat. Dan yang lain-lain tu mana tak boleh nak terima lah. Saya layak tak Ustaz? Kalau Iman ni nanti kita cek Ustaz. Nanti kita cek baik. Okey. Saya setuju. Tapi dia ada kelompok yang pertama dinamakan al-faqir, kemudian al-miskin. Okey, di sini dia ada tarif-tarif dia. Setiap daripada masarif ataupun asnaf zakat ni dia ada tarif-tarif. Pelajar wajib mengingat secara tepat bagi setiap kelompok tersebut dia punya tarif dia. Semua asnaf tu kita kena tahu. Ya, kena tahu. Sebab apa? Kebarangkalian ia untuk keluar dalam soalan-soalan peperiksaan adalah tinggi. Sama ada dia buat perbandingan ataupun menjelaskan tentang kedudukan, dia bagi satu ayat penyata, nanti dia minta jelaskan okey ini kelompok mana, okey tarif untuk kelompok mana, begitu. Mungkin dia akan tanya apakah dia fakir. Ya saya. Okey, macam tu. Ma makna bil fakir. Wa man la malun lahu wala kasbun aw lahu malu walakinnahu la yakfihi. Itu jawapannya. Itu jawapan dia. Jawapan dia mesti komplit. Okey. Walakinnahu lakinna la yakfi, sampai ke tahap tu. Berbeza dengan miskin, wa huwa malahu malun. Tadi la malun lahu. La malun lahu. Yang ni dia ada harta atau ada kerja,
wa yaqau mawqi'an min kifayati, dan dia tu cukup segala keperluan hidup dia. Walakinahu la yakfi, akan Tak tapi mencukupi. dia tidak mencukupi. Beza di antara fakir dan miskin ni, contoh fakir ni dia memerlukan RM100 satu hari, tapi dia dapat RM50 saja. Oh. Kalau kata miskin tu dia perlukan RM100 satu hari, tapi dia hanya memperoleh RM70. Oh, sikit lagi. Kan. Jadi itu dikategorikan sebagai miskin. Baik. Jadi kita kalau kata macam kita Aiman dengan saya ni, kalau masuk dekat situ confirm dah tak dapat kan. Jadi begitu. Okey, kemudian kelompok yang ketiga, masarif yang ketiga dinamakan sebagai al-amilu. Jadi saya minta Aina Akila Okey, jelaskan Aina Akila. maksud al-amilu. Siapa al-amil ni sebenarnya ya? Man huwa al-amil? Al-amil huwa Aywa, as-sa'i. الذي يعينه السلطان لجمع أموال الزكاة وتوزيعها للمستحقين. أيوة. والسعي أو الجابي الذي يعينه السلطان لحصر أو لجمع أموال الزكاة وتوزيعه. Jadi dia adalah seorang yang dipilih oleh ketua pentadbir Pemerintah lah. Pemerintah atau wakil pemerintah untuk mengumpulkan harta zakat. Okey, dan juga menyerahkan pada asnaf yang memerlukan. Jadi pada amil ni dia tidak disyaratkan sebenarnya dia tu wanita. Tidak disyaratkan lelaki, boleh pada golongan wanita. Akan tetapi kalau kata boleh menimbulkan fitnah, maka afdalnya lelaki lah kan. Gitu. Dia tak semestinya miskin Ustaz Amil ni. Amil ni tak semestinya orang daripada asnaf tersebut. Dia tak semestinya orang-orang biasa, boleh juga di kalangan asnaf yang dilatih menjadi amil kan. Jadi atas kebijaksanaan pengaturan oleh pemerintah setempat atau pentadbir. Macam kita di Selangor ni bawah Jabatan Agama Islam lah kan. Betul. Pusat Zakat Selangor. Yang dilantik oleh Pusat Zakat Selangor lah Ustaz. Saya. Dia ada autoriti kan. Biasa kalau kita bayar zakat tu Ustaz, nanti dapat resit tu nanti Ustaz kan? Ya, betul. Okey, baik. Itulah amil. Ya, saya. Okey, baik. Itulah Yang amil. ketiga Ustaz? Itu yang ketiga tadi. Yang ketiga. Al-amil. Yang keempat. Seterusnya yang keempat al-mu'allaf. Okey. Ayat Al-Quran tu Allah dah susun innama sadaqat lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafat qulubihim. Jadi mu'allaf ni dia duduk pada kelompok yang keempat. Dalam aturan penerima zakat tersebut. Okey. Jadi mu'allaf ni siapa? Al-muslimu ahadal bil Islam atau muslimu zuwijaha. Zuwijaha fi qaumihi. Wa yuqau bi'atahim islamu amsalahum. Dia ada dua kategori. Mu'allaf ni tak semestinya dia betul-betul Islam ataupun dia ni orang Islam, minta maaf, dia Islam, dia baru memeluk Islam, ataupun dia ketua kelompok satu kaum. Dia ketua kelompok satu kaum, jadi dengan memberikan pada ketua kaum tersebut, ianya dapat memperkuatkan lagi keislaman mereka. Jadi itu yang dimasukkan sebagai mu'allaf. Okey, itu mu'allaf Ustaz Ya, saya. Tapi maknanya mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam Ustaz yang kita faham begitu mu'allaf. Yalah, biasalah baru masuk Islam ni kadang-kadang mereka perlukan bantuan-bantuan ini Ustaz. Ya, untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai seorang mu'allaf. Okey, baik Ustaz. Seterusnya? Okey, seterusnya yang kelima, boleh saya minta bantuan salah seorang pelajar untuk membacakannya? Okey, silakan. Kita nak minta tolong siapa Ustaz? Azikah boleh? Tafadhali. Boleh Ustaz. Boleh. Ar-riqab huwa mukatabul ladzi ta'aqada ma'a sayyidihi al-maliku lahu ala an yajluba lahu aqsatan minal mali bijudihi liyataharrar. Apa tu Hazikah? Boleh cerita sikit tak? Apa maksud ar-riqab ni? Ataupun ar-raqib? Ar-riqab ni ataupun ar-raqib adalah hamba mukatab yang mempunyai perjanjian, iaitu di mana perjanjian merdekakan diri mereka sendiri dengan tuannya, iaitu dia perlu menyerahkan sebahagian harta dengan usahanya sendiri. Hebat. Okey Ustaz. Tepat sekali, mumtaz. Mia bil mia. Al-ijabah mazbudah. Tapi ada lagi ke Ustaz orang macam ni sekarang ni Ustaz?
Okey, kalau kita nak tanya ada atau tidak, kalau Allah sebut dalam Quran tu ianya ada dalam Quran, Ya. semestinya ada. Oh. Cuma kita nak mengkelaskan dia dari pihak yang macam mana. Okey. Mungkin pekerja-pekerja dalam satu-satu sektor yang mana dia bekerja dalam sektor tersebut dengan gaji yang cukup minimum dan bila dia nak keluar daripada syarikat tersebut ataupun perkhidmatan tersebut dia kena bayar pada syarikatnya atau tuannya. Satu cagaran tu Ustaz. Ya saya. Itu boleh kita masukkan. Kita masukkan ke kategori seperti itulah. Ya, ar-riqab. Okey. Wa fi riqab wal gharimun. Okey, kemudian wal gharimin humul ladzi asqalahum duyun. Mereka yang dibebani dengan hutang wajazu an wafaiha, dan mereka ni tidak mampu untuk melunaskan hutangnya. Fa yu'talahum qistan minaz zakah, maka diberikan pada mereka tu sebahagian daripada zakat liwafai duyunihim, untuk dia menunaikan dia punya hutang-hutangnya, ma'a ma yakfihi mat'aman wa malbasan, dengan apa yang mencukupi bagi diri itu dari sudut pemakanan dia itu, penggunaan harian dan juga pakaian. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai al-gharimun. Ni ada kalau kata di pusat-pusat zakat ni kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang mana usahawan macam sekarang. Betul. Ni kan, zaman PKP ni, jadi mereka yang peniaga-peniaga kecil tak dapat nak melaksanakan mereka punya atau menjalankan perniagaan, mereka terpaksa orang kata meminta bantuan daripada pihak zakat. Saya tengok Ustaz, ada seorang sahabat tu dia terpaksa Ustaz berhutang sebab nak bayar sewa rumah. Anak ramai Ustaz. Tapi dia sakit, tak boleh bekerja, terpaksa berhutang sebagainya. Mungkin dalam keadaan seperti itu, kita boleh mohon untuk zakat. Okey, baik. Kita berehat seketika boleh Ustaz? Baik, dan kita akan sambung lagi. Ada dua lagi Ustaz? Ya, saya ada dua lagi. Baik. Kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Thariq Ilan Najah, SPM 20 Wahid wa 20. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Thariq Ilan Najah SPM 20 Wahid wa 20. اليوم معنا معلما ممتازا وهي أستاذ إسماعيل. أستاذ كيف حال أستاذ؟ نعم الحمد لله. Okey Ustaz. Boleh kita terus lagi? InsyaAllah. Baik. Kalau tengok 6 pecahan dari Ustaz, saya tak ada harapan. Dan kita tengok pula pecahan yang ke-7 dan pecahan yang ke-8 Ustaz. Siapa yang layak terima zakat ni? Okey, silakan Ustaz. شكرا. طيب الأصناف الصنف السابع هو في سبيل الله والأخير ابن السبيل. طيب dia ada beza ni antara fi sabilillah. هناك فرق بين في سبيل الله وابن السبيل. وهناك هذا ممكن نستخدم كلمة في سبيل الله هو المتطوع بالجهاد في سبيل الله. والمتطوع بالجهاد لابد على الطلبة bizikri kalimah al-mutatawwi' bil jihad fi sabilillah. Okey, dia nak membezakan di antara fi sabilillah dan ibnu sabil. So, kalau kata ibnu sabil dia kena ingat al-musafir. Musafir. Aywa. Kalau kata fi sabilillah mutatawwi' bil jihad. Kadang-kadang pelajar dia boleh bertukar. Dalam jawapan dia, soalan peperiksaan dia tertukar. Ibnu Sabil dengan fi sabilillah. Nampak macam sama Ustaz nampak dia macam sama kan? Sebab dia ada perkataan sabil tu yang mengelirukan pelajar. Okey. Jadi orang yang mutatawwi' dia dia sukarela untuk berjihad pada jalan Allah wa difa' anhu. Okey? Lida'wa ila Islam wa difa' anhu. Dia untuk dakwah pada agama, melaksanakan dakwah agama Islam dan mempertahankan agama Islam. Jadi golongan pendakwah ni mereka ni berhak untuk mendapat bahagian daripada zakat. Baik. Okey, yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil musafir allazi inqata'at nafaqatuhu. Okey, dia seorang musafir dalam perjalanan tapi dia terputus dia punya wang perbelanjaan dia. Jadi mereka ini juga layak untuk menerima bantuan zakat. Okey, fa yu'ta ma yakfihi li safarihi, maka dia diberikan apa yang layak untuk dia terima zihaban wa iyaban, pergi dan juga pulang balik. Okey,
Okey, Baik, itu Ustaz. yang terakhir, yang ke-8. Baik, bila Ustaz sebut pasal 8 pembahagian zakat ni Ustaz, saya teringat sebenarnya saya juga penerima zakat Ustaz. Ketika mana saya belajar dulu. Alhamdulillah. Waktu belajar dulu Ustaz, maknanya saya penerima zakat untuk kategori yang ke-7 tak silap saya Ustaz. Ya, saya. Untuk orang yang belajar. Fisabilillah. Jadi alhamdulillah Ustaz, maknanya dan sekarang ni alhamdulillah kita pula yang keluarkan zakat saya. Maknanya untuk kegunaan bukan semata-mata untuk asnaf fakir miskin, tapi kegunaan untuk pelajaran tadi Ustaz. Okey, baik, itulah manfaat itu kembali kepada kita balik Ustaz. Dalam kategori mutatawwi' fil jihad, bil jihad fi sabilillah. Maknanya belajar pun boleh kata jihad juga ya, Ustaz. saya betul. Tepat sekali. Okey. Seterusnya, dia dalam kelompok yang 8 tu ada juga pihak yang layak, ada juga pihak yang tak layak. Okey, apa syarat kelayakan dia? Syarat Dia kelayakan. miskin. Tapi dia punya kategori kemiskinan tu dia lihat pula. Ada syarat dia? Syarat lain. Yang pertama adalah Islam. Okey, dia mesti seorang Islam. Okey, yang kedua adalah adamul infak. Maksudnya dia tu bukanlah daripada golongan yang menerima nafkah daripada mana-mana pihak lain. Seperti isteri ataupun anak kan. Jadi kalau dia tu di bawah tanggungan pihak lain, maka dia tidak layak menerima zakat. Dan seterusnya yang ketiga adamul qudrah alal kasb. Dia macam yang Aiman cerita, seorang rakan kenalan yang ditimpa musibah, dapat sakit. Jadi dia tidak ada, dia hilang upaya untuk bekerja. Dia tidak ada kekuatan untuk bekerja disebabkan penyakitnya, maka dia layak mendapat zakat tersebut. Dan yang keempat, baladu zakat. Dia hendaklah orang setempat yang tinggal menetap di kawasan saya. Di kawasan yang dia meminta zakat tersebut. Okey. Kalau ada kita tengok amil-amil zakat setempat tu, lepas dia kumpulkan wang zakat tu, dia akan segera senaraikan penerima-penerima zakat dan dia akan agihkan pada kadar yang segera. Dan yang terakhir, ghairu hashimi wala mutalibi. Hendaklah penerima zakat tersebut bukanlah daripada kalangan golongan keturunan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Maksudnya bukan daripada keturunan Rasulullah SAW. Kalau kata ada keturunan Rasulullah daripada silsilah dia tu, maka dia tidak layak menerima zakat. Ini dia antara syarat sebelum kita menepati 8 golongan tadi tu, dia perlu ada syarat ni Ustaz. Ya, saya pada 8 golongan tersebut, sekiranya contoh dia tu kategori miskin ke apa, tapi dia ghairu muslim, dia bukan Islam, maka dia tidak layak untuk mendapat zakat. Syarat dia kena Islam. Ataupun dia Islam tapi dia tidak menetap di tempat tersebut, dia tinggal di tempat lain, contoh di luar negara ke apa kan. Jadi dia tidak layak untuk menerima zakat. Dia kena minta zakat di negara tersebutlah. Itu contohlah kan. Ustaz, uridu an as'alak fi soal. Contoh Ustaz, kita duduk di Selangor ni, boleh tak kalau kita nak berzakat di luar, contohnya Ustaz, di negeri-negeri lain, ataupun lebih afdalnya mungkin di negeri sendiri lah Ustaz? Ya, saya. Afdalnya di negeri yang kita diami, kita duduki. Sebab apa? Sebab di situlah kita bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sumber rezeki, dan ada lebihan di situ dan kita agihkan pada penduduk yang berada di negeri tersebut. Kata kalau dah bagi kat negeri sendiri tu, kemudian tu baru boleh beri kepada yang luar Ustaz kan? Boleh untuk kita mengeluarkan di negeri lain, tapi afdalnya di tempat sendiri dulu. Okey Ustaz, yang ni apa pula Ustaz? Nampak macam lebih menarik berkaitan dengan qada zakat. Apa itu Ustaz? Qada zakat. Okey, saya nak tanya pada pelajar lah. Seorang kalau kata dia tertinggal zakat, wajib tak pada mereka qada zakat? Biasa dengar qada solat je Ustaz. Itulah. Zakat pun ada qada sebenarnya. Ramai orang yang tersilap ataupun terlupa, terlepas pandang kadang-kadang tu. Okey, Aina Akilah, tafadhali. Ya Ustaz. Wajib tak seorang tu dia qada zakat dia? Zakat yang terlepas. Okey. Wajib Confirm
Okey, terima kasih. Yajibu qada zakat ala kulli man istawfa syurutiha wa huwa al-Islam wa hurrum wa milkiyatun nisab wa haulanil haul. Jadi dia ada syarat-syarat dia juga. Orang yang wajib qada zakat ni dia mestilah Islam, kemudian dia merdeka dan dia ada dah cukup nisab dia punya harta tersebut dan seterusnya cukup haul. Jadi ada cukup 4 syarat tu, tapi dia terlepas nak keluarkan zakat sampai masuk tahun berikutnya dia wajib qada zakat. Dan juga dia ada juga kategori bagi kelompok yang enggan mengeluarkan zakat. Tadi kita tahu apa hukum dia, yusabu fa'iluha. Okey, diberi ganjaran orang yang melaksanakan dia, wa yu'aqib tarikuha, dan juga didenda, dia boleh didenda orang yang meninggalkan dia. Kemudian wa yukaffir jahiluha, dan dihukumkan kafir orang yang bersungguh-sungguh menolak, orang kata tidak mahu, enggan mengeluarkan zakat. Tapi dia ada hukum lain pula. Untuk golongan yang enggan ni dia ada kategori-kategori pula. Apa tu Ustaz? Okey. Ini yang menunjukkan keindahan Islam tu ya. Alright. Dia bukan orang tu tak nak, okey terus. Tu kafir dia tu hukum kafir tak. Okay. Dia ada 3 kategori. Okey. Okey, saya nak tahu apa ketiga-tiga kategori tersebut. Azika boleh tolong jelaskan? Tafadhali. InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, tafadhali. Hukum orang yang enggan membayar zakat iaitu hukum man'ul zakat. Okey. Awalan munkaru biwujubi zakat liqaulihi hadisun ahdi bi islami aw nasya'u bi badiyati bi'adihi. Maksud dia orang yang mengingkari kewajipan zakat ni sedangkan dia tak tahu kewajipan tersebut sebab dia baru masuk Islam ataupun hidup di pedalaman, dia tak tahu tentang dia tak dapat apa macam pencerahan. Dia tidak dihukum kufur. Malah Islam akan mengajar dia tentang kewajipan zakat, barulah boleh ambil zakat daripada dia. Alright. Okey, tepat sekali. Alhamdulillah, tahniah. Jazakillah khair. Itu golongan yang pertama Ustaz. Okey. Maknanya Dia ni mungkin tak tahu bi zakat. Dia ingkar, dia enggan nak keluarkan zakat. Sebab apa dia enggan? Sebab dia baru lagi memeluk Islam. Dia baru memeluk Islam likau ni hadisul ahdi bil Islam. Au nasya bibadiyatin ba'ida, atau dia hidup di tempat yang jauh daripada kelompok Islam ni. Jadi maklumat kurang diterima tentang Islam. Jadi mereka ni tidak dihukumkan kafir, akan tapi mereka ni dia beri penjelasan yu'arifuhu biwujubiha wa tu'khazu minha, dan seterusnya barulah diambil zakat daripada mereka. Jadi kemudian yang kedua, dia ada kelompok al-jahidu biwujubi zakat. Kelompok yang kedua, orang yang ni saya katakan tadi, golongan yang dihukumkan kafir. Dia ni dia tahu zakat tu wajib, tapi dia tak nak keluarkan. Malah menentang pula zakat ni. Pula. Ini yang berlaku pada zaman-zaman sahabat tu kan, sampai berlaku peperangan kan. Okey, taib. Hukum dia apa? Jahid biwujud zakat fa huwa kafirun wa yuqtalu bi kufri ba'da istitabah. Ini serius ni Ustaz Ini kes serius. Sebab tu orang kata dia dalam bab zakat ni, kita sebelum kita mengukuhkan tu, kita mesti memberikan penjelasan. Kenapa wajib? Bila dia dah dengar jelas tu, pujuk apa semua, dah tak boleh, dah enggan juga, barulah kita jatuhkan hukum yang lain. Jadi maka mereka ni diharuskan oleh syarak untuk dibunuh selepas dia bertaubat. Tapi biasanya golongan ketiga ni yang ramai ni Ustaz. Golongan yang ketiga ni apa dia? Okey, siapa boleh tolong jelaskan ya? Golongan yang ketiga, silakan. Siapa Kita boleh tolong jelaskan kelompok yang ketiga? Muiz, silakan Muiz. Boleh saya cuba? Okey, silakan. Siapa tu? Syafiqah. Tafadhali. Yang ketiga ni al-bakhil alladhi la yuridu ikhraj zakat. Iaitu orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat dan dia berdosa, fasik, dan diambil zakatnya secara paksa. Aywa, tepat sekali. Ijabah sahihah.
Mia bil mia. Terasa pula saya. Sebab kadang-kadang kita ni bukan tak nak keluarkan zakat, Ustaz. Ya. Buat lupa. Dia buat lupa, Alamak, terlupa. lupa pula. Okey, dia kelompok yang terakhir, yang ketiga ni bakhil. Allazi la yuridu ikhrajuz zakah. Dia tak nak keluarkan zakat. Duit ada banyak tapi tak nak keluar zakat. Fa huwa asin wa fasikin. Mereka ni dihukumkan sebagai bermaksiat dan juga fasik. Dan tidak dihukumkan sebagai kafir, maka wajib diambil zakat daripada harta mereka itu secara paksa. Dan boleh juga didenda. Boleh didenda. Itu dia punya situasi dia. Okey. Okey. Dan yang terakhir, dia masuk pada bahagian hikmah zakat. Zakat ni dia banyak hikmah dia. Kenapa nak kena zakat sangat ni? Okey. Yelah Ustaz, biasa orang kata kita dah penat-penat cari duit, tiba-tiba nak kena bagi kat orang pula duit. Tapi sebenarnya di sebalik tu ada hikmah dah Ustaz. Ya, saya. Okay. Antara hikmah dia yang Tapi Ustaz, kita berehat seketika. Okey, silakan. InsyaAllah. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Baru saja Ustaz berkumandang azan fardu asar. Jadi kepada murid-murid, lepas habis kelas ni jangan lupa untuk solat asar. Betul Ustaz? Okey, baik. Dan seterusnya Ustaz, kita nak membicarakan tentang hikmah dia lah Ustaz. Sebab kadang-kadang orang yang ada emas ni Ustaz, dia rasa, ruginya rasanya. Ada emas banyak-banyak tapi at the end kena bayar pula, kena keluarkan pula zakat. Tapi sebenarnya di sebalik bayar zakat tu Ustaz, ada hikmahnya. Ya, okey Ustaz, jom kita bicarakan Ustaz, silakan. Okey, taib, tentang hikmah zakat. Hikmah zakat ni yang pertama, sidadul hajatil fuqara. Sidadul hajatil fuqara. Siti Masita apa yang dimasukkan dengan sidadul hajatil fuqara ya? Okey, silakan. Mungkin kita boleh Jelas paparkan di skrin. Masita nampak tak? Nampak? Boleh? Okey, mungkin ada kawan-kawan boleh bantu tak? Ustaz, saya boleh. Okey, silakan Zika. Okey. Maksud sidadu hajatil fuqara tu adalah menampung keperluan orang fakir. Aywa, tepat sekali. Okey Ustaz. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang fakir, tahu-tahu miskin, jiran yang berdekatan dengan kita. Alamak. Allah. Kita terlepas pandang kat situ. Yelah, kita ni kenyang sampai sedawa makan saya. Itu. Tapi ada jiran dalam keadaan kesusahan. Baik, itu hikmah dia yang pertama. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, tazkiyatun nufus wa izalatul hasad. Dia menyucikan jiwa dan dia melenyapkan perasaan hasad. Ialah dia ada lebihan harta. Kadang-kadang orang tengok tu, jadi orang lain akan terasa. Kenapa dia dapat tapi saya tak dapat. Jadi dengan kita memberikan atau kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita kepada orang yang memerlukan, jadi mereka akan berterima kasih dengan kita dan akan lenyap perasaan hasad dengki. Rasulullah SAW menyatakan bahawa dah hadis baginda SAW, tahadu tahabu. Kan? Kita beri hadiah, maka akan timbul perasaan kasih sayang tersebut di kalangan antara sesama. Maknanya Ustaz, kalau penerima. kita keluar zakat Ustaz, kita sebenarnya kita keluar duit kita habis. Tapi sebenarnya kita dapat tenang tu Ustaz dan kasih sayang itu tadi. Tepat ini sekali. Hebatnya hikmah berzakat. Seterusnya Ustaz. Seterusnya yang ketiga, takribu fawarik baina tabaqatil mujtama'. Dia boleh mengeratkan, merapatkan balik fawarik. Okey, perbezaan di antara tabaqat mujtama'. Peringkat-peringkat darjat tu lah kan. Kadang-kadang tengok filem-filem Piramli tu kan. Di antara dua darjat. Antara dua darjat tu kan. Okey. Seterusnya yang keempat, tanmiyatul amwalil mu'ti wa taksiruha. Sebenarnya zakat ni dia memperbanyakkan lagi, menambahkan lagi harta si pengeluar tu. Kita mengeluarkan sedikit, Allah
balikkan semula. Ini janji Lebih Allah, banyak. Ustaz Ya, janji Allah. Okey. Macam lagi kita keluar, lagi kita memberi, lagi kita berzakat, lagi kaya. Ya, tepat sekali. Allah akan menggantikan semula harta. Bukan setakat ganti, Ustaz. Ya. Malah melipat kali gandakan harta yang kita zakatkan itu, Ustaz. Kalau kata dia lakukan satu perniagaan atau perusahaan tapi belum berjaya, itu maksudnya belum ada rezeki. Betul. Kan? Tapi bila dah berjaya tu, dia keluarkan zakat, maka Allah akan ganti lagi. Okey. Yang kelima, ta'widul mu'ti 'alal karam wal 'ata. Dia sebagai imbalan, balasan kepada si al-mu'ti, orang yang pemberi tersebut, di atas sifat kemuliaan dia tu. Ya. Kemuliaan diri dia tu, dan juga pemberiannya tu. Okey. Dan seterusnya, yang keempat, tanmiyatu iktisad. Ni yang ramai orang tak nampak. Dengan kita memberi pada pihak yang lain tu, kita akan meningkatkan ekonomi pihak yang menerima sebenarnya. Kadang-kadang dia dapat tu, dia ada lebihan, kan? Jadi dia dapat bekalan beras, tepung, gula dan sebagainya, minyak masak. Dia buat perusahaan pula. Dia buat nasi lemak, kan? Jadi secara tak langsung dia meningkatkan ekonomi umat Islam. Betul. Okey. Wa tanzimihi, dan dia tanzimuhu, dan dia boleh menyelaraskan kembali, menyusun kembali ekonomi umat Islam dengan tersusun. Saya pernah jumpa, Ustaz, ada seorang peniaga ni, Ustaz, dia penerima zakat. Dia dapat lori, Ustaz, dan dia berniaga dekat tepi jalan. Alhamdulillah, Ustaz, dia kata sekarang ni dia dah keluarkan zakat. Dulu dia penerima zakat, tapi sekarang ni dia mengeluarkan zakat, Ustaz. Ini yang kita sebutkan tentang duit yang kita zakatkan itu boleh membantu fakir miskin untuk menjana ekonomi Islam itu sendiri, Ustaz. Ya, tepat sekali. Okey, baik. Banyak sebenarnya hikmah kita berzakat ni, Ustaz. Ya, betul. Jangan Tepat kita sekali. bimbang. Allah akan ganti semula duit kita dengan lipat kali ganda, Ustaz. Ya, betul. Okey, Ustaz, boleh kita terus lagi? Ya, okey. Okey, dia ada dalam zakat ni ada beberapa permasalahan. Macam mana yang Aiman tanyakan tadi tu, kan? Okey. Boleh tak ma hukmu qabuliz zakat liman la yastahiqquha? Okey, kita tanya murid-murid kita, Ustaz. Okey. Syafiqah, boleh tak hukum terima zakat bagi kelompok yang tidak layak menerimanya? Boleh ke tidak ni? Silakan. Fadali, Syafiqah. La yajuzu wa idza akhadhaha fayajibu alaihi raddaha. Okey. Mana jumlah? Apa maksud ayat tadi? Makna jumlah. Ayo. Tidak harus dan dia wajib untuk memulangkannya. Dia tak boleh Dia kena terima. pulangkan balik, Ustaz. Contoh dah, kan. Tiba-tiba nama kita lah, kan. Betul. Nama Aiman, nama saya termasuk dalam golongan asnaf, kan. Panggil kita pun duk dengar ceramah apa. Lepas tu dapat pula bekalan buat balik, kan. Betul. Kita kena pulangkan balik. Gitu Okey, dia Ustaz. punya keadaan dia lah, situasi sebenar. La yajuz, wa iza akhadhaha wajib alaihi raddaha. Kemudian hal tujza dariba matfu'a lidawla aniz zakah. Adakah seorang tu diambil dikirakan sebagai zakat dengan dia membayar cukai kepada pihak kerajaan? Contoh income tax lah, lembaga hasil dalam negeri, kan. Maksudnya dia membayar cukai itu, bolehkah kita sebutkan bayar cukai itu sebagai zakat? Itu soalan boleh Ustaz. tak? Ya, saya. Okey, kita nak tanya saya murid kita. tanya pada Muiz. Okey, Muiz, silakan. Nampak macam pegawai zakat tadi. Tu. Sesuai jadi pegawai zakat tu. So, hukum dia la tujza'u li'annaha la tawazza'u ala masarifi zakat. Tidak sah di dalam bahagian zakat. Yalah. Jadi Ustaz, tapi sekarang ni mungkin lebih mudah, Ustaz, sebab kalau kita keluarkan zakat dan zakat itu sendiri boleh tolak cukai. Ya, saya betul. Tapi tak apa, Ustaz, kita boleh rujuk kepada pihak lembaga hasil dalam negeri lah untuk lebih lanjut, Ustaz, kan? Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya, Ustaz. Dan yang terakhir, hal tasqutu zakat bil maut. Adakah soalan ni bagus, Ustaz? Dia gugur. Kalau kata seorang tu dia tak sempat nak keluar zakat, dia buat perniagaan dan nak cukup haul, dia meninggal pula. Okey. Tapi zakat tu tak keluarkan lagi. Dia tak sempat keluarkan lagi. Okey. Kan? Jadi la tasqutu fardiyatu zakat alaihi.
idza lam yuaddiha fayajib ala warasatuha ikhrajuha. Anak-anak dia. Aywa. Oh. Pada dia punya ahli waris tu wajib keluarkan zakat tersebut. Maknanya kena ambil cakna jugalah benda ni Ustaz. Dia mesti tahu perkembangan urus niaga apa ayahnya kan. Kalau kata dia tengok dalam rekod urus niaga transaksi apa semua tu masih belum dikeluarkan zakat lagi untuk tahun semasa, maka dia wajib untuk. Maknanya sebelum dibahagi-bahagikan lah Ustaz Ya, sebelum dibahagi-bahagikan sebelum zakat dia dulu. faraidkan pada adik-beradik tu kan. Orang Okey. kata dia punya penerima warisan tengok okey berniaga ayah dia tu harta Ismail Ulam Raja tu kan. Dia kena agih-agihkan dulu pada yang lebih memerlukan terutamanya zakat. Itu yang penting Ustaz Yes. Okey, baik Ustaz. Qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhal ya Ustaz. Taib, syukran laka ya Aiman. Taib, saya ingin memberi nasihat kepada pelajar-pelajar semua. Kita dalam fatrah PKP dan belajar melalui PDPR, tentunya amat sukar untuk pelajar-pelajar mengikuti sesi-sesi pembelajaran. Namun saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar semua supaya berusaha untuk menguasai setiap mata pelajaran, bukan saja mata pelajaran Asyariah, bahkan juga mata pelajaran yang lain, supaya sekiranya tamat PKP ni, selepas tamat tempoh PKP dan para pelajar telah naik dan memulakan sesi persekolahan, kalian telah pun bersedia. Sebab ini antara perkara yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum dia bertemu dengan Imam Malik radhiyallahu anhuma. Imam Syafi'i dia baca dulu kitab Muwatta, dia hafal dulu, kemudian barulah dia bertemu dengan Imam Malik, dia belajar pula dengan Imam Malik. InsyaAllah saya doakan semua pelajar-pelajar yang dalam apa jua bidang yang mereka pelajari berjaya cemerlang dalam SPM 2021 ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita. Murid kita ni keluarkan zakat Ustaz? Tak cukup lagi kan? Sebab mereka masih belajar lagi. Kalau dah bekerja nanti Ustaz, barulah mereka perlu mengeluarkan zakat. Baik Ustaz, syukran jazilan ala kull bayan allati tuqaddimuha al-yawm, wa kadzalika syukran laka litulab ala musyarakatikum fi hadzal barnamij. Allah yu'tikum afiyah, Allah yu'tikumul jaza. Dan terima kasih kita ucapkan kepada penonton-penonton kita, murid-murid kita yang berada di rumah. Dari rezeki kita jumpa lagi Ustaz InsyaAllah. Okey, dan murid-murid kita macam mana? Okey tak hari ni? Okey Faham tak macam mana zakat? Alhamdulillah okey. Okey okey. Kalau macam tu nanti tak lama lagi jadi pegawai zakat ni Ustaz InsyaAllah. Okey, beri lambai kasih sayang anda sikit, lambai sikit murid-murid. Okey, terima kasih semua, terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 20 Wahid wa 20. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafni Razali daripada Sekolah Menengah Tahfiz Darul Ridwan Lenggong yang mengucapkan selamat maju jaya buat calon-calon SPM kohort 2021, dan pesanan saya buat seluruh calon SPM agar sentiasa berusaha keras ke arah kecemerlangan, sentiasa merujuk pada guru, teruskan momentum positif, usaha yang berterusan, dan yang paling penting adalah tawakal dan doa agar dikurniakan kecemerlangan dan kejayaan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Encik Mat Hakim bin Taman, ayah kepada Ain Akilah, pelajar Sam Nurul Iman Bukit Cerakah Kelang. Saya nak menyeru kepada semua pelajar-pelajar SPM tahun 2021 ini, manfaatkanlah teknologi hari ini untuk menguasai ilmu pengetahuan. Tiada alasan untuk tidak berjaya, kerana kejayaan itu satu pilihan. Selamat maju jaya.